Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya kepada kita, atas kesempatan masa, ruang dan waktu yang masih diberikan kepada kita, atas umur yang singkat ini yang masih dititipkan kepada kita, yang membolehkan kita terus untuk meneruskan kehidupan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita meneruskan kehidupan kita yang ada atau yang kita tahu bila kesudahannya dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajipan yang diwajibkan kepada kita, melakukan perkara-perkara yang sunat yang mampu untuk kita lakukan sebagai tambahan kepada ibadah-ibadah yang wajib kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung sesi perbincangan kita dalam kita nak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana kita mengenali Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita kenal, insya-Allah lebih lagi mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi. Bila datangnya kecintaan, maka semakin itulah untuk kita mengikuti, menjejaki dan mengamalkan apa jua sunnah yang diajar, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita telah mengamalkannya tuan-tuan, kita menjadi pengikut setia kepada Nabi Muhammad, insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak dan syafaat Nabi di akhir kelak. Kita berhenti tuan-tuan minggu lepas, kita menyebut tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah dan usia baginda. Yang kita sebut tentang hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang menceritakan bagaimana Rasulullah tu ciri-ciri tubuh baginda. Nabi itu merupakan orang yang dari sudut ketinggiannya, Nabi tidak terlalu tinggi ataupun tidak rendah, sederhana ketinggiannya. Dan kulit Nabi tidak terlalu putih dan tidak pula merah, yang disebut oleh bahas oleh ulama, kulit Nabi itu putih kemerah-merahan, ataupun yang bila tidak terlalu putih dan tidak terlalu kemerah-merahan tuan-tuan, disebut sebagai azharul launi, iaitu kulit putih yang bersinar-sinar. Maknanya ada kelebihan kepada ciri kulit Nabi itu yang nampaknya putih yang bersinar-sinar kepada kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu juga Anas bin Malik madah usia baginda yang madah Rasul Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda menjadi nabi pada usia permulaannya umur 40 tahun, mencecah umur 40 tahun, dan dilantik menjadi, selepas itu tinggal di Mekah selama 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Selepas itu baginda diwafatkan pada awal usia 60 tahun, dan kepala dan janggutnya, rambut di kepala dan di janggutnya tidak sampai 20 helai uban atas kepala Nabi dan pada janggutnya, yang kira-kira oleh Anas bin Malik tu lebih kurang 20 helai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tuan-tuan, menurut sebahagian menurut ulama, bilangan yang disebut oleh Anas bin Malik
Yang madah Nabi diutuskan pada umur 40 tahun. Yang keduanya, yang madah Nabi tu tinggal selepas dilantik menjadi rasul, tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nya digenap-genapnya 10 tahun, kemudian kemudian dia wafatkan pada umur 60 tahun. Cuma perkiraan Anas bin Malik tu adalah perkiraan yang digenapkan, bukan perkiraan yang tepat, tetapi perkiraan yang digenapkan. Sedangkan kita madah selepas dilantik menjadi rasul tu, Nabi umur 40 tahun, Nabi masih berada di Mekah sehingga umur 53 tahun. Maknanya dakwah Nabi di Mekah ya 13 tahun. Tapi Anas bin Malik madah di situ 10 tahun, digenapnya aja. Kemudian diwafatkan baginda di Madinah, baginda tinggal 10 tahun. Sama. Kemudian diwafatkan pada usia 60 tahun. Menurut perkiraan para ulama, Nabi diwafatkan pada umur 63 tahun. Cuma Anas bin Malik tu nya menggenapkannya jadi 60 tahun. Perkiraan kasar umur Nabi. Kalau kita nangga dalam ketika Hajatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji bersama dengan para sahabat, lebih 120,000 para sahabat mengerjakan haji bersama dengan Nabi, bertolak daripada Madinah ke Mekah. Rasulullah ketika haji tersebut, tuan-tuan, menyembelih korban 100 ekor korban, 100 ekor binatang korban, dan pada tangan baginda menyembelih 63 ekor, dan selebihnya disembelih oleh para sahabat yang lain. Maknanya Nabi sembelih 63 ekor ya tuan-tuan, seolah-olahnya memang nak madah bahawa umur Nabi sampai 63 aja. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada umur 40 tahun, tuan-tuan, kita madah Rasulullah tu menerima wahyu yang pertama ketika Nabi berada di Madinah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyebut bagaimana Nabi tu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nya cerita bagaimana Rasulullah, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Sebelum wahyu yang turun, tuan-tuan, Rasulullah bermimpi, seolah-olah baginda melihat suatu cahaya waktu subuh, cahaya yang terang pada waktu subuh, yang Nabi kerap kali bermimpi macamnya. Dan selepas saja, tuan-tuan, Rasulullah pergi ke Gua Hira. Beberapa ketika Rasulullah berada di Gua Hira untuk bersendirian, untuk beribadah. Kemudian selepas daripada bawalah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah. Sebelumnya memang Rasulullah ulang-alik di antara rumahnya dengan Aisyah ke Gua Hira. Selepas habis bekalan di Gua Hira, ya, Nabi pulang ke rumah dan mempersiapkan bekalan, kemudian barulah Rasulullah kembali lagi ke Gua Hira. Dan Gua Hira, ya, benda yang pernah berlaku kepada Rasulullah, perkara yang pernah berlaku pada Rasulullah didatangi oleh Jibril. Pada permulaannya memang Nabi kenal Jibril. Nabi kenal Jibril. Jibril tu datang kepada Rasulullah, tuan-tuan, sepanjang Nabi menerima wahyu daripada Jibril alaihissalam. Jibril tu datang dalam beberapa keadaan, kan, sama ada keadaannya rupa bentuknya asal, ataupun Jibril menyerupai seorang lelaki, ataupun Jibril menyampaikan wahyu dalam keadaan seperti bunyi loceng dan sebagainya. Ada beberapa keadaan Jibril datang kepada Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Cuma dalam keadaan pertama tu memang
Rasulullah tidak mengenali Jibril yang dalam keadaan rupa asalnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila Jibril datang, apa dikata oleh Jibril kepada Rasulullah, Iqra. Nah, Iqra, nyuruh Nabi baca. Jibril suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tapi jawapan Rasulullah, tuan-tuan, Nabi sebut kepada Jibril alaihissalam, ma ana biqari. Nabi si tahu, Nabi si tahu baca, Nabi si tahu baca. Dan salah satu sifat Rasulullah, tuan-tuan, adalah ummiyin, kan? Ummiyin memang Allah mentakdirkan bahawa Rasulullah tu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bahkan kita baca sirah dan sejarah bahawa sebelum diangkat menjadi rasul umur 40 tahun ya, Nabi tidak berguru dengan para rahib ataupun pendeta sebelum dia buka kitab dan sebagainya. Rasulullah berguru dengan guru-guru rahib ataupun pendeta Nasrani ataupun Yahudi sebelumnya. Sebab ya, bila Nabi tu sifatnya ummiyin, tidak tahu membaca dan menulis, ia suatu kemuliaan kepada Rasulullah sebenarnya, kan? Nak buktikan bahawa Rasulullah menerima wahyu tu bukan belajar daripada orang lain. Bukan Nabi ngambil daripada, mencedok daripada kitab-kitab lain lalu dikatakan Rasulullah menerima wahyu. Bahkan bila pertama kali menerima wahyu ya, suatu peristiwa yang aneh berlaku kepada Nabi, suatu perkataan kalamullah yang diterima oleh Nabi yang tidak Nabi pelajari daripada orang-orang sebelumnya. Ia nak buktikan memang bahawa Rasulullah bukan belajar daripada orang lain dalam menerima wahyu tersebut. Memang wahyu itu adalah wahyu daripada Allah, kalamullah yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bila Jibril tanya kepada Nabi ya, Jibril peluk Nabi, kan? Jibril pegang Nabi, peluk Nabi sehingga Nabi rasa sesak. Nyuruh Nabi Iqra, bacalah. Sehingga bila dipeluk Nabi rasa sesak, disebut lagi Iqra. Lalu jawapan Nabi, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca, aku si tak baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang lagi, kan, oleh Jibril, Iqra, tapi Rasulullah tetap nada ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Lantas Jibril peluk lagi Rasulullah, peluknya erat sehingga Nabi mula rasa sesak. Barangkali bila kita rasa bila kita dipeluk badan kita dengan penuh erat, kita rasa sesak, rasa nyawa kita, kan? Macam ni juga barangkali berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril peluk Nabi kali ketiga, tuan-tuan, kemudian dia melepaskan aku, maka barulah wahyu dah disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama disampaikan kepada Rasulullah, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang dimasukkan ke dalam dada Nabi, sehingga Nabi dapat mengulangi dan membaca surah Al-Alaq tersebut, ayat pertama hingga kelima. Selepas daripada peristiwa ya, tuan-tuan, belum habis peristiwa ya, Nabi pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah dan Nabi rasa resah. Nabi rasa takut, sebab tidak pernah didatangi oleh seorang makhluk sebelum ya, iaitu Jibril ya, datang kepada Nabi, mengajar Nabi satu kalimah yang sangat hebat, kan? Dan Nabi bila pulang rumah ya, Nabi rasa resah gelisah. Pulang rumah menemui Khadijah, iaitu isterinya, sehingga Nabi minta diselimutkan. Rasulullah minta diselimutkan
zammiluni. Nabi minta supaya Khadijah ambil selimut dan selimutkan Rasulullah. Yang ia akan tabiat manusia tu bila dalam keadaan takut, yang minta di macam Nabi ya, minta diselimutkan, minta ditutup dengan sesuatu, minta dilindungi. Cemia yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta diselimutkan sehingga aku hilang rasa sehingga hilang kegelisahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi cerita dengan Khadijah kan, wahai Khadijah, apa yang berlaku kepadaku? Lalu Nabi cerita bahawa didatangi oleh Jibril ya, mengajarkan Nabi tentang surah Al-Alaq tadi ayat 1 hingga 5. Bila dicerita kepada Aisyah ya, maka Aisyah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Nawfal, seorang yang kita madah. Waraqah bin Nawfal tu yang pakar dalam kitab Injil, yang memeluk agama Nasrani, seorang yang pakar, tapi bila waktu yang umurnya dah lanjut, dah tua, Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, nya merupakan saudara lelaki kepada bapa Khadijah. Maknanya kira bapa saudara kepada Khadijah, Waraqah bin Nawfal tu. Ketika zaman jahiliyah ya, Waraqah bin Nawfal tu memeluk agama Nasrani dan yang menulis dalam bahasa Arab, dan juga menulis kitab Injil. Tapi ketika umurnya dah lanjut dan nya buta, Waraqah bin Nawfal ya, lalu dicerita kepadanya, maka faham Waraqah bin Nawfal tu bahawa apa yang berlaku kepada Rasulullah tu adalah sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Jibril pernah datang kepada Nabi Musa menyampaikan wahyu, maka sebegitulah yang difahami oleh Waraqah tadi bahawa ialah Jibril yang datang kepada Nabi. Cumanya Waraqah bin Nawfal tu madah, kalau aku masih muda, aku masih kuat lagi, nescaya Waraqah bin Nawfal tu antara orang yang akan melindungi Nabi. Sebab Waraqah bin Nawfal madah kelak Nabi tu akan dihalau oleh kaumnya, akan dimusuhi oleh kaumnya. Tapi sayangnya tuan-tuan, takdir Allah, selepas daripada peristiwa selamat lepasnya Waraqah bin Nawfal pun meninggal. Maknanya memang Yasir sempat melihat Rasulullah menyampaikan dakwah, meneruskan perjuangan dakwahnya. Lepasnya terhenti wahyu, beberapa ketika terhenti wahyu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama lepas daripada satu lagi riwayat menyebut Nabi ketika Nabi sedang berjalan, Rasulullah mendengar suara daripada langit. Nabi dengar suara daripada langit, maka diangkat pandangannya ke langit ya. Maka Nabi melihat Jibril alaihissalam, melihat Jibril yang datang kepada Nabi seperti mana yang datang seperti dalam Gua Hira ya. Nabi ingat, Nabi tahu bahawa yang ketika di Gua Hira ya, kali pertama dan kali kedua ya, Nabi menoleh ke langit, mendengar suara daripada langit, Nabi melihat malaikat yang sama, iaitu Jibril yang sama, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang madah duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Kemudian Nabi rasa terkejut dan takut sehingga Nabi tertunduk ke tanah, dan Nabi pulang ke rumah pun Nabi minta diselimutkan lagi.
Bila Nabi kali kedua pun Nabi minta diselimutkan lagi, kemudian turunlah ayat surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah tuan-tuan bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Bagaimana Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam yang ketika itu mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi tidak mengenali Jibril, tapi bila dah dicerita dengan Waraqah bin Nawfal tadi, baru Nabi tahu bahawa ia adalah Jibril yang datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita madah Rasulullah, tuan-tuan, diberi wahyu pada umur 40 tahun. Apa signifikannya tuan-tuan umur 40 tahun? Usia 40 tahun tu adalah usia kematangan. Usia kematangan. Kalau kita madah umur belia, umur masih belia lagi, umur yang masih kuat, yang cergas. Seharusnya tuan-tuan, bila kita melihat tahap umur kita dah sampai 40 tahun tu, maka kehidupan kita tu sepatutnya lebih serius lagi. Lebih lagi kita nak mengubah gaya hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan agama dan mencari bekalan untuk hari akhirat kelak. Sebab umat Nabi diberi tauliyah, diberi rasminya menjadi rasul untuk umur 40 tahun, suatu tanggungjawab yang berat kepada Nabi, kan. Dan sama juga kalau kita ambil iktibar daripada tuan-tuan, maka umur 40 tahun tu umur yang makin berat kepada kita. Seolah-olahnya kalau umur 40 tahun tu masih juga kita si nak berubah, si nak mengubah gaya hidup kita lebih dekat kepada agama, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tuan-tuan sukar lepas ya kita nak mengalami perubahan. Tapi perubahan tu, hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ada masalah orang nak berubah, tapi nak madah bahawa umur 40 tahun tu kita pun akan sedar, sepatutnya kita sedar bahawa dah kalau dah umur 40 tahun dah berapa banyak dah masa dah usia kita yang kita berada di dunia tu, kalau tidak digunakan selepas daripada 40 tahun untuk dekat kepada Allah, maka bila lagi, kan. Dan salah satu daripada sifat umur tu, usia tu adalah kita si tahu bila perakhiran kepada usia kita. Si tahu. Belum tentu kita ada sihat hari tu kita akan hidup lama lagi, kan. Ataupun belum tentu orang sakit kini tu belum tentunya akan mati sehari. Ataupun kita masih muda kini tu umur masih 20 tahun, 30 tahun akan hidup lama lagi. Ataupun bagi orang telah berumur 67 tahun, 80 tahun, belum tentu gignya akan mati esok. Maknanya nak madah bahawa usia tu bukan hak kita, tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita si tahu bila. Mun kita tahu senang, kan. Mun kita tahu senang, macam kita pencen, kita tahu umur pencen kita 60 tahun. Maka sebelum pencennya memang kita akan cuba untuk bersedia untuk menghadapi hari-hari kita nak pencennya, dan selepasnya apa kita nak lakukan. Tapi masalahnya kematian tu datang kepada kita, kita si tahu bila. Bukan ngira kita sakit, bukan ngira umur kita berapa, bukan kita ngira kita muda, bukan ngira kita tua dan sebagainya. Berapa ramai orang muda mati dulu, kan. Mak bapaknya masih hidup tapi anaknya dulu mati. Berapa ramai orang yang sihat mati dulu, sedangkan orang yang sakit masih lagi hidup. So nak madah bahawa usia tu bukan soal tua, bukan soal muda, bukan soal sakit, bukan soal sihat, tapi soal bersedia atau tidak untuk kita menghadapi kematian. Bersedia sih. Walaupun barangkali umur kita 20 tahun,
tapi amalan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Solat kita jaga, puasa kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia kita jaga. Kalaupun malaikat cabut nyawa kita pada usia 20 tahun ya tuan-tuan, maka kita telah membekalkan diri kita dengan bekalan yang cukup untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umur kita 70 tahun, saya dah mula apa, tercanguk-canguk aja di rumah, saya dah mula apa, yang melalui hari-hari tuanya dengan macam ya aja. Pagi nunggu petang, petang nunggu malam, malam nunggu pagi. Saya dah mula apa. Kalau dia beri peluang, malaikat boleh nanya kita mau mati si, memangnya akan jawab si mau dulu nak. Sebabnya fikir amalannya tidak mencukupi. So malaikat si nanya kita, malaikat akan cabut nyawa kita pada saat ketika tarikh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu soalnya kepada kita tuan-tuan, bersedia atau tidak menghadapi kematian itu. Maka bersedia itu bukan soal kita nak jawab bersedia atau tidak, tapi soalnya bersedia dengan amalan. Amalan yang mencukupi. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, dan menjaga hubungan dengan alam semesta jagat. InsyaAllah kalau kita jaga semuanya tuan-tuan, kita menunaikan tanggungjawab, tugas dan tanggungjawab kita kepada Allah. InsyaAllah bila-bila masa malaikat datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita, maka kita telah bersedia untuk berhadapan dengan Allah. Bagi orang-orang yang beriman tuan-tuan, orang-orang yang telah bersedia ya, maka kerinduannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kerinduan yang kita madah saya dah nak ditangguh-tangguh. Memangnya suka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila amalannya cukup, bekalannya cukup, kerinduan kepada Allah ya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sekira masa, sekira bila-bila masa sahaja malaikat cabut nyawa, maka orang tersebut telah bersedia. Sebab itu peringatan kepada kita, umur 40 tahun untuk jaga-jaga. Kan kalau dah mencecah umur 40 tahun. Saya belum 40. Belum 2 tahun lagi 40. 38 tahun tu. 20 tahun. Tapi bukan nak ada 2 tahun dia masih boleh enjoy nak, boleh muha-muha nak. Sebab kita madah masa dan usia tu bukan kita yang menentukan, tapi berjaga-jaga kan. Bila dah sampai umur 40 tahun tu, maka perlu beringat dengan kehidupan kita yang singkat tu. Kita dunia tu sebagai tempat persinggahan sementara, sebagai pemusafiran kita untuk kita menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Kita menuju ke alam akhirat kekal abadi, maka bekalan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala mestilah bekalan yang mencukupi untuk ditempatkan kita sama ada ke syurga Allah ataupun ke dalam neraka yang kita siapa nak bayangkan kan. Wa na'udzubillah, suatu benda yang sukar untuk nak kita hadapi sebenarnya. Sebab itu berjaga-jaga dengan kehidupan kita, bersedia dengan kehidupan kita. Mudahan tuan-tuan kita memanfaatkan masa dan usia yang ada tu dengan sebaik mungkin. Sebagaimana kita melihat usia Nabi lah, umur Nabi 63 tahun ya. Kita baca sirah dan sejarah sepanjang 63 tahun Nabi hidup ya. Maka setiap saat dan detik masanya digunakan dengan sebaik mungkin, dengan perkara-perkara berfaedah, dengan menunaikan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ajak untuk pagi tu tuan-tuan, untuk sama-sama kita lihat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajak pagi tu, mohon maaf atas segala ketelanjuran, kekurangan, terkasar bahasa yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.